Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar hari ini? Diharapkan murid-murid dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk mengulang kaji bersama cikgu. Sebelum memulakan bicara, eloklah kiranya cikgu memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Tak kenal, maka tak cinta. Saya, Cikgu Wan Azriani binti Wan Abdullah dari SMK Taman Melawati, Gombak, Selangor. Sebelum tirai sesi pembelajaran dibuka, cikgu ingin bertanya, adakah antara murid-murid di hadapan cikgu pada hari ini pernah menjadi mangsa banjir? Jika pernah, apakah perasaan anda pada waktu itu? Cikgu ingin mengajak murid-murid untuk sama-sama menyaksikan satu sedutan video berkisar tentang keadaan mangsa banjir. Jom kita saksikan. Keadaan banjir di Kelantan semakin buruk dengan 7,342 mangsa daripada 2,324 keluarga dipindahkan setakat jam 12 tengah hari tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 74 pusat pemindahan sementara PPS di 8 daerah iaitu Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Pasir Putih, Macang, Bacok, Jeli dan Kuala Krai. Berdasarkan aplikasi info bencana, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jeli muncul daerah terbaru dilanda banjir dengan 217 mangsa daripada 87 keluarga ditempatkan di 4 PPS. Pasir Emas pula masih mencatatkan bilangan mangsa paling ramai iaitu 3,763 orang daripada 1,347 keluarga di 22 PPS diikuti Kuala Krai yang meningkat kepada 971 mangsa daripada 231 keluarga di 17 PPS. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita digalakkan untuk sentiasa menghulurkan bantuan jika ada pihak yang dalam kesusahan. Bantuan boleh berupa wang ringgit, perhatian, bahkan bertanya khabar pun sudah cukup mengubati rasa sedih mangsa. Justeru, pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk bersama-sama menyelami perasaan mangsa banjir melalui cerpen Banjir di Mata Emak dalam buku antologi Baik Budi Indah Bahasa Tingkatan 2. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia dengan pen dan kertas dan tidak berganjak dari tempat duduk sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu teruskan, suka cikgu ingin menyatakan objektif pelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada hari ini. Antaranya ialah murid dapat menyatakan sinopsis ringkas cerpen dengan jelas. Kedua, murid dapat menyatakan watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen. Ketiga, murid dapat menyatakan 3 bentuk latar yang terdapat dalam cerpen. Keempat, murid dapat menguraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan perbincangan, adakah murid-murid masih ingat maksud sinopsis? Ya, betul. Sinopsis bermaksud suatu ringkasan keseluruhan cerita yang merangkumi perkara penting dalam sesebuah cerita. Pada pengamatan cikgu, murid-murid telah pun membaca cerita penuh cerpen tersebut. Adakah tepat andaian cikgu? Bagus. Murid-murid sedar tentang pentingnya pembacaan untuk memahami sesebuah cerita. Baiklah, sekarang marilah kita menonton sinopsis cerpen Banjir di Mata Emak secara ringkas.
Adakah murid-murid jelas dengan sinopsis sebentar tadi? Bagus. Secara ringkasnya, cerpen ini menceritakan tentang ketabahan dan kesabaran hati seorang ibu yang tinggal bersendirian ketika kampungnya dilanda banjir. Ibu ini terpaksa menempuh kesusahan hidup tanpa kehadiran anak-anak di sisi, sehingga akhirnya ibu ini dijemput Ilahi. Seterusnya, kita akan melebarkan sayap perbincangan kita hari ini kepada topik yang menjadi komponen penting dalam kajian Komsas Bahasa Melayu. Antaranya ialah tema, persoalan, watak dan perwatakan, latar, nilai dan pengajaran. Cikgu yakin murid-murid telah pun belajar dan betul-betul faham aspek tema dan persoalan semasa di tingkatan 1, bukan? Justeru, pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid membincangkan aspek yang seterusnya, iaitu watak dan perwatakan, latar, nilai dan pengajaran. Walau bagaimanapun, di sini cikgu telah sertakan nota penting tentang tema dan persoalan cerpen. Tema cerpen ini ialah kehilangan sesuatu yang bermakna telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan seseorang. Manakala, beberapa persoalan yang cuba diterapkan oleh penulis dalam cerpen ini ialah nasib ibu tua yang tidak mendapat perhatian daripada anak-anaknya. Persoalan kedua, kehilangan kasih sayang akan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap jiwa seseorang. Persoalan ketiga ialah anak-anak yang tidak bertanggungjawab. Persoalan keempat, perasaan simpati yang wujud dalam diri seseorang. Manakala persoalan terakhir ialah kasih ibu yang tiada berbelah bagi. Seterusnya murid-murid, kita beralih pula kepada salah satu komponen yang menjadi topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu watak dan perwatakan. Baiklah murid, apakah maksud watak dan perwatakan? Watak, perwatakan. Adakah dua elemen ini mempunyai maksud yang sama atau berbeza? Ya, anda hebat. Kedua-dua elemen tersebut mempunyai maksud yang berbeza. Watak merupakan pelaku sama ada manusia atau makhluk lain seperti haiwan atau tumbuhan. Manakala perwatakan pula bermaksud pelukisan atau gambaran seseorang pelaku dalam sesebuah cerita. Ia meliputi tingkah laku, paras rupa, perasaan, sikap, adab dan budaya serta pemikiran yang dimilikinya. Cikgu yakin murid-murid telah pun dapat membezakan kedua-dua elemen tersebut. Justeru, bolehkah murid-murid nyatakan watak yang terlibat dalam cerpen tersebut? Ya, tepat sekali. Watak yang terlibat dalam cerpen tersebut ialah saya, Mak Piah dan Nana. Seterusnya, apakah pula perwatakan yang dimiliki oleh watak-watak tersebut? Harus diingatkan, murid-murid perlulah memasukkan frasa seorang yang bagi menghuraikan perwatakan dalaman untuk setiap watak. Sebagai contoh, seorang yang berhati mulia. Baiklah, sekarang bolehkah murid senaraikan beberapa perwatakan bagi setiap watak yang telah kita bincangkan sebentar tadi? Wah, hebat murid-murid. Ya, perwatakan yang dimiliki oleh saya ialah anak yatim piatu.
Saya juga seorang yang sensitif. Ini kerana saya mudah tersentuh hati apabila mendengar keluhan Mak Piah tentang keadaan yang sedang menimpanya. Perwatakan seterusnya ialah seorang yang prihatin. Pernyataan ini dapat dibuktikan apabila saya mencari pelbagai usaha untuk membantu Mak Piah yang terpaksa mengharungi kesusahan kerana kampungnya dilanda banjir. Perwatakan ketiga ialah seorang yang mudah bersimpati. Saya terlalu bersimpati dengan nasib yang menimpa Mak Piah yang terpaksa mengharungi kemeluk banjir seorang diri tanpa kehadiran anak-anaknya di sisi dan kekurangan bekalan makanan. Pernyataan ini juga dapat menjelaskan perwatakan kelima watak, iaitu seorang yang mengambil berat terhadap kehidupan orang lain. Saya juga merupakan seorang yang sanggup berbohong demi kebahagiaan orang lain. Bukti yang jelas untuk menyokong pernyataan ini adalah apabila saya menjawab segala pertanyaan Mak Piah tentang anak dan cucu-cucunya kerana menyangka anaknya Nana yang meminta saya datang menjenguknya. Baiklah, beralih kita kepada watak yang kedua, iaitu watak Mak Piah. Mak Piah merupakan wanita tua yang hidup seorang diri di rumah usang di sebuah kampung. Mak Piah mempunyai 2 orang anak, iaitu Nana dan Nubahan. Mak Piah merupakan seorang yang sangat peramah. Ini dapat dibuktikan apabila Mak Piah melayan baik kunjungan saya ke rumahnya untuk melawat dan menghantar bekalan makanan. Perwatakan lain yang dimiliki oleh Mak Piah ialah seorang yang taat akan perintah Tuhan. Pernyataan ini jelas dibuktikan apabila Mak Piah tidak menjawab panggilan telefon daripada saya kerana sedang menunaikan solat. Mak Piah juga merupakan seorang ibu yang terlalu merindui anak-anaknya. Nana dan Nubahan tidak pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya kerana alasan tertentu. Keadaan banjir yang dilaluinya juga telah menambahkan lagi rasa rindu terhadap anak-anaknya. Watak ketiga cerpen ini ialah Nana. Nana merupakan anak bongsu Mak Piah. Nana merupakan isteri yang patuh dengan arahan suami. Hal ini demikian kerana Nana tidak pulang ke kampung untuk menjenguk Mak Piah kerana patuh dengan arahan suami yang tidak memberi izin. Selain itu, Nana juga seorang yang tidak bertanggungjawab. Pernyataan ini dapat dibuktikan apabila Nana melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang anak yang seharusnya sentiasa mengambil berat tentang keadaan ibunya. Seterusnya, Nana juga disifatkan sebagai seorang anak yang sentiasa mengabaikan perasaan ibu. Ini kerana Nana terlalu takut akan suami yang menyebabkannya sudah lama tidak pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya. Namun akhirnya, dia menyesali kesalahannya setelah ibunya meninggal dunia. Adakah murid-murid sudah jelas tentang watak dan perwatakan cerpen ini? Bagus, anda memang hebat. Baiklah murid-murid, kita beralih kepada aspek seterusnya iaitu latar. Bolehkah murid-murid jelaskan apa maksud latar? Ya, tepat. Latar merupakan keterangan tentang keadaan masyarakat, tempat dan masa terjadinya sesuatu peristiwa dalam sesebuah cerita. Latar masa merupakan aspek yang akan mengupas perihal masa, waktu berlakunya sesuatu peristiwa. Latar tempat pula merupakan aspek yang akan mengupas perihal tempat atau lokasi berlakunya sesuatu peristiwa. Akhir sekali adalah latar masyarakat.
Latar masyarakat akan mengupas aspek yang memerihalkan tentang keadaan masyarakat, sama ada dari segi pemikiran, gaya hidup, adat warisan, sosial dan budaya. Baiklah murid, sekarang sila nyatakan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen ini. Wah, anda hebat! Mari kita semak jawapan bersama-sama. Latar tempat dalam cerpen tersebut antaranya ialah di kampung, iaitu tempat penulis menggambarkan keadaan Mak Piah. Seterusnya adalah di rumah saya, iaitu tempat penulis menggambarkan situasi saya di rumahnya yang sedang bercakap dengan Mak Piah melalui panggilan telefon. Latar tempat seterusnya ialah di rumah Mak Piah, iaitu tempat situasi apabila Mak Piah menyambut kehadiran saya untuk melawatnya. Latar tempat yang terakhir ialah di tanah perkuburan yang menceritakan keadaan watak Nana dan saya yang menghadiri pengebumian Mak Piah. Kita beralih kepada latar masa. Latar masa cerpen tersebut ialah pada waktu pagi, iaitu ketika penulis menggambarkan situasi saya mendapatkan nombor telefon sahabatnya Amira. Seterusnya terdapat juga latar masa selama 4 hari 4 malam, iaitu keadaan hujan yang turun di tempat tinggal Mak Piah selama 4 hari 4 malam. Latar masa seterusnya ialah ketika banjir. Penulis menggambarkan keadaan ketika banjir di kediaman Mak Piah yang sudah pun sampai ke paras dada. Cerpen ini juga turut merungkai latar masa selama 5 hari, iaitu menerangkan situasi saya yang sudah 5 hari dilanda demam. Latar masa yang lain ialah selepas banjir. Penulis menceritakan keadaan Mak Piah yang jatuh tergelincir ketika membersihkan rumahnya selepas kejadian banjir. Kemalangan ini telah mengakibatkan Mak Piah meninggal dunia. Latar yang terakhir ialah latar masyarakat. Antara latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen tersebut ialah masyarakat kampung yang digambarkan melalui watak Mak Piah yang tinggal di kampung. Seterusnya ialah masyarakat yang prihatin. Pernyataan ini dapat digambarkan oleh watak saya yang terlalu prihatin dengan Mak Piah yang ditimpa musibah. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Keadaan ini telah digambarkan oleh watak Nana yang merupakan anak yang tidak mengambil berat akan kebajikan ibunya. Berdasarkan kupasan sebentar tadi, cikgu yakin murid-murid dapat menguasai subtopik ini dengan baik. Kita beralih kepada subtopik seterusnya. Marilah kita bersama-sama mengupas aspek yang tidak kurang pentingnya, iaitu aspek nilai dan pengajaran. Bolehkah murid-murid berikan maksud nilai dan pengajaran? Ya, betul. Nilai merujuk kepada suatu perlakuan atau tingkah laku positif seseorang yang dapat memberikan kesan baik dan teladan kepada orang lain. Pengajaran pula merujuk kepada suatu perutusan atau amanat atau peringatan dan pedoman yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk pengetahuan murid-murid, hasil daripada nilai yang diperoleh dapat membantu murid-murid untuk mengenal pasti pengajaran dalam sesebuah cerita. Akan tetapi, murid-murid haruslah menekankan frasa penting dalam penghasilan nilai dan pengajaran. Sebagai contoh, nilai keberanian, nilai keinsafan, nilai kasih sayang dan nilai keprihatinan.
Perkataan yang digariskan tersebut merupakan frasa penting yang harus dipatuhi oleh murid-murid dalam penghasilan nilai. Demikian juga dengan pengajaran. Murid perlulah menekankan frasa-frasa tersebut dalam penghasilan pengajaran. Antaranya ialah kita haruslah, kita seharusnya, kita perlulah, kita mestilah dan kita janganlah. Sebagai contoh, kita haruslah berani dalam menghadapi segala cabaran. Berdasarkan contoh tersebut, frasa kita janganlah digunakan untuk melarang pembaca daripada melakukan perbuatan negatif. Contohnya, kita janganlah bersikap mementingkan diri sendiri. Baiklah, setakat ini, adakah murid-murid sudah jelas tentang maksud dan cara penulisan nilai dan pengajaran? Bagus. Jika sudah jelas, murid-murid dikehendaki melengkapkan jadual yang dipaparkan. Antara nilai yang terdapat dalam cerpen ini ialah nilai kasih sayang. Nilai ini dibuktikan melalui watak mak piah yang terlalu menyayangi dan merindui anak-anaknya yang sudah lama tidak pulang menjenguknya. Selain itu, terdapat juga nilai keprihatinan. Nilai ini dibuktikan melalui watak saya yang terlalu mengambil berat akan kesusahan yang dialami oleh mak piah. Seterusnya, nilai baik hati. Nilai ini dibuktikan melalui watak saya yang telah datang menjenguk mak piah di rumah dengan membawa pelbagai bentuk bantuan bagi meringankan bebannya. Nilai lain yang turut diterapkan oleh pengarang ialah nilai kesabaran. Nilai ini dapat dibuktikan oleh watak mak piah yang sentiasa sabar menunggu khabar berita dan kepulangan anak-anaknya. Nilai yang terakhir ialah nilai kesungguhan yang dipamerkan oleh watak saya yang bersungguh-sungguh mencari maklumat tentang wanita tua yang dikenalinya melalui panggilan telefon. Baiklah, berdasarkan nilai yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi, bolehkah murid-murid nyatakan pengajaran yang sesuai? Mari kita sama-sama menyimak jawapan yang disediakan. Pengajaran pertama, kita haruslah sentiasa menyemai kasih sayang dalam keluarga. Pengajaran kedua, kita mestilah prihatin dengan masyarakat sekeliling. Pengajaran ketiga, kita perlulah sentiasa berbuat baik terhadap sesiapa pun. Pengajaran keempat, kita haruslah sentiasa sabar dalam menempuh pelbagai ujian. Pengajaran terakhir, kita mestilah bersungguh-sungguh untuk mencapai segala yang dihajati. Baiklah murid-murid, terima kasih dan tahniah kerana masih tidak berganjak dari tempat duduk masing-masing. Cikgu yakin murid-murid dapat memahami sesi pembelajaran sebentar tadi. Justeru, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk cuba menjawab latihan pengukuhan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama. Berdasarkan cerpen, nyatakan watak-watak yang terdapat dalam cerpen tersebut. Tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab latihan yang cikgu sediakan. Marilah kita menyimak jawapan bagi memastikan murid-murid telah pun menjawab mengikut format peperiksaan yang sebenar. Bagi soalan 1, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 3 markah. Justeru, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat, manakala 1 markah lagi adalah markah bahasa. Jawapan yang sepatutnya adalah
Baiklah, sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami sinopsis cerpen dengan jelas. Cikgu percaya murid-murid juga dapat menghuraikan beberapa komponen sastera yang terdapat dalam cerpen ini. Di samping itu, cikgu berharap murid-murid dapat mengambil iktibar daripada cerita tersebut untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Dengan rumusan ini, berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid sentiasa bersemangat untuk belajar. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Salam sayang dari cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.